Seorang wanita bila dia berhias, bila dia bertabarruj, bila dia bercantik-cantik, berwangi-wangi di luar rumah, dosa. Tapi bila di dalam rumah dia berhias, bercantik-cantik, berwangian, di dalam rumah untuk suami, pahala. Allahu Akbar. Bila berpenampilan menarik dan sebagainya, antara tugas wanita yang solehah adalah membantu suaminya menundukkan pandangan kepada wanita-wanita yang tak halal baginya di luar sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis Nabi SAW, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Akan salah satu golongannya, ada 7 kan. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin ni jangan bayang pemimpin menteri besar, Perdana Menteri je. Dalam keluarga ada pemimpin, siapa? Dua-dua. Ni salah faham juga ni. Dua-dua pemimpin. Kita sebut suami ya, senang hati orang puai. Apa-apa letak atas bahu suami. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Nabi sambung lagi hadis tu, seorang raja adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang rakyat adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang isteri, pemimpin bagi rumah tangganya, akan ditanya akan kepimpinannya. Allahu Akbar. Hadis yang sahih. Tapi kita kadang tu salah faham, kita sebut ni pemimpin paling utama. Bukan nak suruh berebut ni, cerita bukan suruh berebut. Nombor 1 memang suami. Siapa umur berapa pun kita, nikah umur 50 ke 60, 70 ke, tetap suami nombor 1. Tapi ramai orang puai, bila dah ada anak, jadi anak nombor 1. Dia boleh tolak tepi suami dia. Anak bila beranak, dia tinggal tok laki dia 40 hari. Bila suami sebut, awak ni bapa pergi duduk rumah anak, jaga anak dulu, awak beranak saya jaga. Anak beranak awak tinggal pula saya. Awak ni berkira lah, pasal anak sendiri pun berkira. Allahu Akbar. Ni tak faham ni, tak faham. Minta maaf lah dek, bukan nak belebek. Sebab dulu saya kerja perunding cara rumah tangga. Ramai pasangan tua mari bergaduh depan saya. Bila saya nak keluar sikit, ustazah dia. Yusuf saya dia. Ustazah tu muda lagi, bukan faham sangat. Tapi mari ngadu sebab nak cerai. Saya memang hijau tu dulu, dengar aduan masalah rumah tangga. Saya sangat sedih bila pasangan umur 60-70 nak bercerai. Bukan isu besar pun. Allah menguji sampai akhir. Bukannya bila tua ni makin kurang masalah. Allahu Akbar. Ada suami mari ustazah, sebab tajuk memang kenalah kita kan, isteri solehah, suami soleh. Isteri saya ni ustazah tak boleh setuh dah lenik. Macam kareng dia kata. Setuh je zek. So istighfar je. Astaghfirullah, awak ni dah tua dah. Lagu tu, Masya Allah. Dia kata, ustazah, ini bukan aduan je. Bulan lepas pun ada orang tua pun ngadu juga, orang pecek. Ustazah pesan sikit pada orang perempuan ustazah, terutamanya warga-warga emas ni. Saya ni kalau nak makan sedap, tapi dia cakap luar, saya translate lah. Kalau nak makan sedap, tunggu anak cucu balik, barulah boleh makan sedap. Kalau duduk berdua, singgang je. Tak ada gapo, singgah, kejap singgah. Masa dengan saya nampak dia tu tua sangat. Bila anak cucu balik, nampak muda mula. Gagah, sehat, layan cucu, gini-gini. Bolehlah peluk, cium cucu. Tapi saya ni tak boleh dah. Allahu Akbar. Maksudnya, kadang tu jadi lupa. Bila berbakti ataupun melayani suami, umur berapa pun, tetap diberi pahala. Seorang wanita bila dia berhias, bila dia bertabarruj, bila dia bercantik-cantik, berwangi-wangi di luar rumah, dosa. Tapi bila di dalam rumah dia berhias, bercantik-cantik, berwangian, di dalam rumah untuk suami, pahala. Tetapi ramai wanita lupa bila dalam rumah pakai baju kelawar je. Nak terbang mana tak tahu deh. Masa saya kadang baju kelawar lawa tak apa, comel, tapi kadang dah koyok dah. Dah cari dah, tapi dia tak apalah, bear deh baju ni deh. Buat ni lah paling sedap sekali. Memanglah paling sedap. Sebab apa? Pakai lama dah lembek, jadi lembut, jadi sejuk. Tapi bila keluar daripada rumah, boleh pula dia tak penting wak sedap, yang penting lawak.
Bila dalam rumah, yang penting sedap. Luar rumah yang penting lawak. Kalau orang puji, nampak guruh lah ni. Baju tu lah paling kerek dia pakai. Penting sangat pujian orang luar. Kalau orang puji, nampak lebar sikit dia. Tu kali terakhir lah dia pakai baju tu. Sebab dia salah ke baju. Allahu Akbar. Bila berpenampilan menarik dan sebagainya, antara tugas wanita yang solehah adalah membantu suaminya menundukkan pandangan kepada wanita-wanita yang tak halal baginya di luar sana. Dan bagi suami yang soleh pula membantu isterinya juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, para sahabat, minta maaf, ini adalah kata sahabat Nabi, sebagaimana wanita, suami suka untuk dia berhias untuk dirinya, suami suka isteri berhias untuk dirinya, begitulah juga aku sangat suka berhias untuk isteriku. Nabi SAW seorang yang sangat jaga penampilan dengan isteri. Bahkan Sayyidatina Aisyah cerita, setiap kali Rasulullah nak bercakap dengan isteri, mesti bersugi dulu. Tak mahu, tak say, bau mulut ni mengganggu isteri ni. Jaga penampilan, pakai minyak wangi, meminyaki rambut, sikat rambut isteri, sikat rambut, minyak rambut isteri sikat. Kemudian Rasulullah pun berapa kali holor kepala kepada Aisyah untuk disikat. Orang bacok sikat tak rambut tu lelaki. Sudah nak jawab pun sebab salah, tak penuh. Aduh, baru dengar hari ni nak sikat pun dah botak dah ustazah. Ini sunnah Nabi ya, bukan main-main. Boleh baca dalam kitab. Aisyah cerita Nabi holorkan kepala untuk disikat. Sebelum mati sikatlah sekali dah. Nampak je benda tu macam main-main, tapi bila buat sunnah Nabi mesti ada barakah, rahmat Allah turun, mesti dapat pahala. Balik ni ambil lah sikat, ketar-ketar pun sikat lah. Sebab tak biasa dia. Nampak rambut sikat tu yang menyentuh kepala, tetapi yang sebenarnya saling bersentuhan adalah hati. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada orang kata, Ustazah bolehlah kecek lagu tu, suami Ustazah baik kot, juhu. Suami mokcik ni malah Ustazah. Daripada muda sampai sekarang malah. Wak nyakit hati. Pelekat tu bergulung je. Pinggir tu payah benar nak basuh. Gini-gini, saya biasa dengar. Guano Ustazah nak sabar tu laki lagu ni, Ustazah mudah lah. Allahu Akbar. Lagi kita buat baik pada suami yang menguji kesabaran kita, lagi tinggi nilai ketaatan yang kita berikan, lagi tinggi nilai kebajikan yang kita lakukan. Rupanya 30 tahun kita hidup dengan suami itu, rupanya pahala yang paling banyak kita boleh adalah pahala sabar. Hikmah bapa Allah jumpakan kita suami yang banyak menguji sabar, sebab Allah nak kita kumpul banyak-banyak pahala sabar. Itulah laluan paling utama ke syurga Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang akan mencukupkan pahala, ataupun innama yuwaffas sabiruna akan mencukupkan pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab, tak boleh dikira, tak boleh nak ditulis. Pahala sabar ni banyak sangat. Firman Allah yang lain, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Itu salam yang akan diterima oleh orang yang masuk di dalam syurga melalui pintu sabar. Lalu bila mereka masuk, para malaikat akan berdiri menyambut mereka. Boleh rujuk ayat Al-Quran ni. Ayat sebelum itu, para malaikat berdiri untuk menyambut kedatangan orang-orang yang sabar. Lalu Allah dan para malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ada mokcik tanya, Ustazah, bapa Allah tak makbulkan doa mokcik ni? Dah doa 20 tahun dah, tak makbul lagi. Saya pun tak tahu juga nak jawab tu kan. Saya tanya, kalau hari ni doa, esok makbul, mokcik berhenti tak doa? Mungkin berhentilah dah makbul dah. Tapi Allah menangguhkan doa makcik sampai 20 tahun. Makcik menghimpun pahala berdoa sehingga 20 tahun. Allahu Akbar, subhanallah. Betul. Sebab doa mukhul ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Itu hadis Nabi. Doa adalah kepala ibadah. Allah bila tengok kita kurang amal soleh, kita kurang untuk sekian-sekian, Allah beri juga kita jalan untuk ke syurga Allah. Allah tangguhkan doa kita, supaya kita sentiasa berdoa. Sebab itu ada ibu ayah yang bertanya, Ustazah saya doa untuk anak ni supaya semaya. Tak semaya lagi.
anak ada isak dada, anak gini, anak gitu. Wahai ibu, wahai ayah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Teruskan berdoa. Mungkin doa kita Allah makbulkan setelah kita meninggal dunia. Walaupun masa itu nyawa di halkom, tetap jangan putus asa. Jangan tengah nazak tu boleh sebut, tak ada harapan dah anak ni nak nampak berubah ni. Setan memang suka nak tunggu ayat tu keluar daripada mulut kita. Perkataan tak ada harapan dah dia ni nak berubah ni, nampak degil macam ni, tak ada nampak jalan ni. Setan suka sangat. Sebab apa? Allah tak mahu kita bersikap berputus asa. Sebab apa? Sikap putus asa ini adalah orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah, orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Sebab orang yang beriman mempunyai satu sifat, bila meminta dengan Allah, dia tidak pernah ragu dengan Allah. Tapi kalau kita minta dengan Allah, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang soleh, lepas tu selit dalam hati, nampak ada jalan duk dia ni, suami duk tidur kerang-kerang, ya Allah jadikanlah suamiku ni, ya Allah maya jemaah di masjid, ada harapan duk dia ni. Doakan anak lagu tu juga. Sedangkan alim ulama sebut, selagi mana seorang hambanya berdoa dengan yakin tanpa ragu, pasti Allah maha memakbulkan doanya. Tapi kalau ada selit ragu, Allah pun tahu hambaku meminta denganku, tetapi dia ragu-ragu denganku. Setan pun tahu. Sebab itu jaga halus yang masuk ke dalam hati yang ragu dengan Allah. Sebab itu Allahu Akbar, antara ciri-ciri ahli syurga yang masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab, adalah mereka yang bertawakal penuh kepada Allah, yakin sungguh dengan Allah. Sangat susah kita nak dapat, kita nak jumpa pada hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar.